Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincangkan sains tingkatan 5 KSSM, iaitu tajuk daya dan tekanan 8.1 tekanan dalam bendalih, dan hari ini kita fokuskan tentang tajuk prinsip Pascal. Standard pembelajaran 8.11 menjelaskan konsep tekanan dalam bendalih dalam suatu sistem yang tertutup. 8.12 berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. 8.15 mereka bentuk alat menggunakan prinsip tekanan dalam bendalih. Okey, konsep tekanan dalam bendalih dalam suatu sistem tertutup. Apa dia sistem tertutup? Jadi satu sistem fizikal di mana jirin tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Dan bendalih yang digunakan adalah, biasanya kita guna minyak lah, selain daripada air. Dan contoh peralatan yang kita gunakan adalah jet hidrolik, brake hidrolik, ni jet hidrolik, so brake hidrolik dalam kereta, kerusi rawatan gigi, krem pengangkat muatan, kenderaan penggali, ini kenderaan penggali, dan lori yang menurunkan muatan. So ada banyak contohlah dalam kehidupan seharian kita. Konsep tekanan dalam bendalih dalam suatu sistem tertutup. Di sini kita ada bekas yang telah ditebuk lubangnya, 3 lubang daripada atas, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi apabila kita masukkan air dan kita buka lubang 3 ni, kita dapati pancutan air yang keluar ini tidak samalah. Di mana yang bahagian bawah sekali yang paling jauh iaitu Z, diikuti yang nombor 2, dan yang pertama adalah yang bahagian atas. So ini sebenarnya ada kaitan dengan tekanan dalam cecair lah. Ini kita apabila kita tidak berikan sebarang tambahan tekanan. Okey, untuk gambar ajar B pula, kita memberikan satu tekanan tambahan ke atas air. Kita dapati bahawa pancutan air tersebut telah bertambah dari segi jarak dia, seperti yang dilabelkan kat sinilah. Kalau tadi yang paling bawah ataupun yang paling dalam, yang ketiga ni, dia punya jarak hanyalah Z, sekarang dia telah bertambah D. So Z tambah D lah. Begitu juga jarak yang kedua dan jarak yang paling atas. Semuanya ada pertambahan jarak. Jadi di sini kita nak nyatakan bahawa penyebaran tekanan adalah seragam pada air dalam botol plastik yang bertutup. So ini adalah aktiviti yang mudah yang kita boleh lakukan, kaitan antara tekanan dalam bendalih dalam suatu sistem yang bertutup. Okey, kita tengok lagi aktiviti seterusnya. Kita ada satu bekas yang berlubang di sekeliling dia, dan kita masukkan dalam bekas air, dan dimasukkan air ke dalamnya lah dengan cara kita menarik ombak ni ke atas. Jadi kita keluarkan daripada bekas air tersebut, dan kita tolak balik, tolak arah tolakan ombak tu ke dalam, dan kita dapati bahawa air akan terpancut keluar secara seragam. Jadi di sini kita boleh rumuskan bahawa air dapat disebarkan secara seragam pada keseluruhan air tersebutlah. Kerana tekanan yang dikenakan dalam cecair ataupun bendalih ataupun air tersebut. Okey. Jadi itulah rumusan yang kita boleh buat, bahawa bendalih ni dia akan bertindak secara seragam pada keseluruhan cecair tersebut apabila kita berikan dia satu tekanan. Okey, apa dia prinsip Pascal? Okey, prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada satu bendalih, sama ada ia cecair ataupun gas, dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam
pada keseluruhan bendaleh tersebut dan dia bertindak ke semua arah. Okey, so ada kaitan dengan apa yang telah dibincangkan mengenai kedua-dua aktiviti tadi lah, ya. Okey, prinsip operasi sistem hidrolik. Okay, di sini kita ada dua omboh, dua omboh. Satu yang luas permukaannya kecil iaitu 2 cm persegi, dan yang kedua ni omboh yang luas permukaannya besar iaitu 100 cm persegi. Okey, di bahagian yang omboh kecil ni kita berikan satu daya yang kecil iaitu 10 Newton. Di sini dipanggil daya input lah sebab kita mengenakan satu daya pada omboh tersebut. Jadi apabila kita kenakan satu daya pada omboh yang mempunyai luas permukaan, maka daya bahagi luas kita dapatlah satu tekanan di sini. Okay, tekanan ini akan dipindahkan secara seragam melalui bendaleh yang ada dalam bekas ini, dan bekas ini bertutup, menyebabkan terhasilnya daya output yang besar di bahagian omboh yang besar ini. Okey, so itulah yang berlaku secara amnya dalam operasi sistem hidrolik. So ciri-ciri dia, ciri-ciri yang melibatkan sistem hidrolik ni adalah pemindahan tekanan adalah sama ke semua arah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, daya input yang kecil yang kita hasilkan di sebelah kiri ini, iaitu pada omboh kecil ni, kita mengenakan daya yang kecil iaitu daya input. Kita dapat menghasilkan daya yang besar pada omboh yang besar iaitu yang sebelah kanan ini. Okey. Dan yang ketiga, bendaleh yang digunakan dalam ni sama ada air ataupun minyak lah sebagai bendaleh di dalam bekas yang bertutup ini. Okey, dan kita tahu bendaleh dia tiada bentuk tetap. Dan fakta yang paling penting sekali ialah bendaleh tak boleh mampat. Jadi disebabkan bendaleh tak boleh mampat lah, maka kita dapat pindahkan tekanan secara seragam daripada omboh kecil, iaitu daya input tadi. Omboh kecil ni kita hasilkan daya input, kita dapat tekanan. So tekanan ni dapat dipindahkan secara seragam ke omboh besar dan menghasilkan satu daya besar di sinilah. Kenapa daya sini besar? Sebab luas permukaan dia adalah besar. Itu adalah disebabkan oleh sifat bendaleh tak boleh mampat. Maka tekanan yang dihasilkan adalah seragam. Okey, kita tengok lagi prinsip operasi sistem hidrolik secara formula. Jadi kita tahu hasil daripada daya yang dikenakan pada omboh kecil ataupun daya input yang kita hasilkan ni menghasilkan tekanan sebab daya bagi luas kita akan hasilkan tekanan. So tekanan pada omboh kecil ni yang dipindahkan secara seragam tadi sebenarnya adalah sama je dengan tekanan yang ada pada omboh besar. Okey. Jadi kita keluarkan formula dia. So tekanan formula dia ialah daya. Kalau yang pertama ni adalah omboh kecil adalah daya input. So daya input bagi dengan luas omboh kecil. So daya bagi luas lah. Ini bagi omboh kecil. Okay. Dan pada omboh besar pula kita dapat daya output. Iaitu hasil dia bagi dengan luas omboh besar. Ini formula tekanan. Okay. Jadi daripada maklumat yang ada daripada sistem tadi, kita keluarkan nilai yang ada. So daya input tu kita labelkan F1, nilai dia 10 Newton. Okey, daya F2 ni iaitu beban, kita tak tahulah berapa nilai daya dia. So kita buat tanda soal. Okey, luas permukaan omboh kecil iaitu 2 cm persegi, kita keluarkan. Dan luas permukaan omboh besar ialah 100 cm persegi. Kita labelkan A2 lah. Omboh kecil A1, omboh besar adalah A2. Jadi daripada nilai yang ada ni kita bolehlah masuk dalam rumus yang telah dibuat tadilah. So daya input kecil 10, luas dia adalah 2. So 10 bagi 2. Daya input besar kita nak kira. Dan luas omboh besar adalah 100. Jadi kita kiralah nilai daya output. Daripada pengiraan ini, jadi 100 ni kita kali dengan 10 lah.
Ya, benda yang bahagi kita letak ke sebelah satu lagi, ya. Kita akan kalikan dia. So 100 ni kali 10 Newton, kita bahagi dengan 2. So 10 kali 100 bagi 2, kita dapatlah daya output dia 500 Newton. Ini darab silang, ya, secara matematik, ya. Jadi kita boleh rumuskan daripada rumus ini, ya. Tekanan pada ombor kecil kita simbolkan P1, tekanan pada ombor besar adalah P2. So dalam sistem tertutup iaitu sistem hidrolik, tekanan adalah sama, ya, pada ombor kecil dan ombor besar. Jadi P1 sama dengan P2 lah. Jadi bila kita keluarkan formula tekanan, so dia jadi F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. So ini adalah rumusan daripada konsep yang melibatkan sistem tertutup dalam sistem hidrolik. Jadi bila kita ada satu simbol begini, senang untuk kita kira lah, nilai apa yang dikendaki dalam soalan. Okey, aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan seharian. So ini adalah sistem jet hidrolik, di mana kita kena pasti dahulu, bahagian yang ada pada sistem jet hidrolik. So kita tahu jet hidrolik ni digunakan di bengkel-bengkel, untuk kerja-kerja bengkel lah, boleh mengangkat kereta yang besar, untuk dibaiki, diservis dan sebagainya lah, So itulah kegunaan jet hidrolik, untuk mengangkat beban yang besar dengan daya yang kecil sahaja. So bahagian yang ada kat sini kita ada tuas, ini adalah tuas. Kita ada injap yang pertama pada ombor kecil. Ni ombor kecil lah, dekat tuas ni dia ada ombor kecil. Okay, kita ada takungan cecair dalam satu takungan, dan takungan ini dia berlubang, dia ada liang udara. Okay, kita ada injap pelepas di antara ombor besar dengan takungan, Dan seterusnya kita ada satu lagi injap pada ombor besar. Okay, dan di dalam bekas ataupun sistem ni dia bertutup dan mengandungi sejenis cecair, Dan sebelah ni adalah ombor besar, dan ini adalah beban yang kita nak angkat lah, nak angkat dia setinggi mana yang diperlukan, So kita tengok prinsip operasi dia, Okey, kita nak tengok operasi sistem jet hidrolik, Okey, yang pertama, tuas ini akan ditolak ke bawah, So tuas yang pertama ni akan ditolak ke bawah, di mana injap A ni akan tertutup dan injap B ni akan terbuka, Okay, seterusnya ombor kecil tadi, bila kita dah tolak tuas, kita telah menghasilkan satu daya, dekat sini daya yang kecil sahaja. So daya bahagi dengan luas permukaan ombor kecil, kita dapat satu tekanan, So tekanan ni dikenakan ke atas cecair ni lah, Okay, seterusnya, cecair tadi dia akan pindahkan tekanan ke ombor besar berbeban lalu menolak dia ke atas, Maka ombor besar tu naiklah, dan beban juga turut naik, Jadi untuk kita naikkan beban ni sejauh mana kita nak, tuas ni akan ditolak ke bawah dan ke atas beberapa kali lah, sehingga capai ketinggian yang dikehendaki, Okey, beban pun terangkat lah, Okey, seterusnya yang kedua, tuas ditolak ke atas dengan masih lagi injap pelepas ni ditutup, Jadi bila tuas ditolak ke atas, apa berlaku? Okay, cecair dari takungan mengalir ke bawah ombor kecil. Sebab bila tuas ditolak ke atas, injap A ni dia terbuka, injap B ni dia tertutup. Jadi apa berlaku? Cecair dalam takungan ni dia akan mengalir, ke dalam ombor kecil, sebab injap A ni terbuka, Okey, seterusnya cecair dari pertakungan dia mengalir tadilah. Ni kita dah cerita tadilah, melalui injap A yang terbuka. Okey, seterusnya tekanan cecair yang tetap dikenakan pada ombor yang besar untuk mengekalkan kedudukan ombor besar,
Jadi yang ni sebab tadi kita dah beri dia satu tekanan yang dialihkan secara seragam. So di sini kedudukan omboh tu tetap ya. Jadi kedudukan omboh besar dikekalkan ya. Masa tuas ditolak ke atas ya. Okey, seterusnya ya. Bagaimana kita nak menurunkan omboh besar tu ke bawah lah ya, ataupun balik kepada asal ya. Jadi apa perlu kita buat ya? Okey. Injap lepas ni kita akan bukalah ya. Kita akan buka dia satu sama ada kita boleh tekan ataupun kita buka dia punya injap ni ya. Okey, omboh besar mengenakan tekanan ke atas, cecair di bawah dia ya. Jadi bila kita buka injap lepas ya, omboh besar ni dia kenakan tekanan ke atas cecair di bawah dia ya. Okey, cecair ini mengalir balik ke dalam takungan cecair melalui injap lepas ya. Okey. Jadi omboh besar dia kembali ke kedudukan asal lah, sebab bila cecair ini mengalir melalui injap lepas ke takungan cecair, maka omboh ni akan turun kembali ke kedudukan asal dia ya. Jadi itulah keadaan dia, bagaimana sistem jet hidrolik beroperasi ya. Okey, tengok pula ya, seterusnya contoh sistem brake. Tadi jet ya, jet untuk mengangkat beban yang besar ya. Yang biasa digunakan di bengkel-bengkel lah. Kalau dulu jet yang sekarang pun masih ada ya, jet yang menggunakan tangan ya, daya daripada tangan kita sendiri, kita tolak dan angkat dia punya injak dia ya. Tapi sekarang dah banyak digital ya. Itu pun masih menggunakan sistem hidrolik ya, cuma tidak menggunakan tenaga manusia sahaja. Okey, sistem brake hidrolik pula ya. Di mana kita ada dua brake ya. Satu brake cakra, ini brake cakra yang ada pada roda depan ya. Dan satu lagi kita ada brake geledung ya, yang ada pada roda belakang ya. So apa yang berlaku ya, bagaimana kita nak kenakan brake yang menyebabkan sebuah kereta tu akan berhenti ya. Okey, yang pertama ya, pedal brake. Ni pedal brake lah yang ada dalam kereta, kita akan tekan. Okey. Pemandu akan tekan lah ya, yang akan menolak omboh silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. So bila pedal ni kita tekan, dia ada satu omboh kecil ya. Omboh kecil ni bila kita bagi satu daya, dia akan menghasilkan tekanan. Sebab daya bagi luas, dapatlah tekanan. Luas omboh kecil ni lah ya. Jadi apa berlaku seterusnya ya? Tekanan dipindahkan secara seragam ya, melalui paip logam, sama ada ke depan dia, ke tayar depan dan juga ke tayar belakang. So inilah nombor 2 kiri kanan ni ya. Okey, seterusnya tekanan ini menolak omboh. Kita tengok yang bahagian depan dulu, brake cakra ya. Tekanan ini menolak omboh dalam silinder brake yang menolak pad. So bila dah tekanan dialihkan secara seragam dalam paip logam, kita nampak pada brake cakra ni dia ada pad brake ya. Dan di tengah dia ada piring keluli yang dipasang pada roda depan ya. Jadi apa yang berlaku ya? Tekanan yang tadi ya, dia akan tekanan yang dialihkan melalui paip logam ni, dia akan menolak omboh dalam silinder brake. Okay, dia tolak omboh kiri kanan ni ya. Menolak omboh ya, dalam silinder brake yang menolak pad brake, lalu tertekan ke atas piring keluli pada brake cakra. So sebab kita ada tekanan melalui paip logam ni, so dia dapat tekanan tu dia akan alih ikut paip logam ya, satu kiri satu kanan. Jadi dia akan tolak ya, piring keluli tu kiri dan kanan lah secara serentak ya. Okey, pada brake gelendung pula ya, kita pun sama, kita dapat tadi tekanan yang dialihkan melalui paip logam ni ya. So dia akan pergi kepada kalau kita tengok kat brake gelendung ni, dia ada kasut brake, dia ada pelapik brake. Okey. Dan di luar ialah gelendung brake. Okey.
di sini dia ada silinder brake. Okey, tadi kan kita dapat tekanan secara seragam. Okey. Jadi apa berlaku? Tekanan ini akan menolak omboh dalam silinder brake. Kan kita ada omboh kecil ni. Ya. Nah, dia akan menolak omboh tersebut yang menolak kasut brake lalu menekan pelapik brake pada brake gelendung. Kalau tadi di bahagian luar dia tolak. Okay, yang ni di bahagian dalam So dia akan tolak di bahagian dalam untuk menekan pelapik brake pada brake gelendung. Kita boleh tengoklah sini ada pelapik brake. Okey. Jadi seterusnya daya geseran antara pad brake dengan piring keluli akan memperlahan dan seterusnya memberhentikan roda putaran depan. Bila kita bagikan tekanan kiri kanan tadi Dan bagi brake gelendung pula, daya geseran antara pelapik brake pelapik brake kat sini pelapik brake dengan gelendung brake yang di luar ni juga akan memperlahan atau memberhentikan putaran roda belakang. So itulah yang berlaku dalam sistem brake hidrolik pada tayar depan yang menggunakan brake cakram, di mana daya dia daripada luar, dan brake gelendung dia menghasilkan daya daripada dalam tolak keluar. So itu yang berlaku. Okey, kerusi rawatan gigi juga menggunakan sistem hidrolik. Jadi secara asasnya sistem dia sebenarnya sama je. Apabila pedal kerusi kita tekan oleh doktor gigi lah, maka kita akan kenakan satu daya. So daya bagi luas muka kita dapat satu tekanan yang dihasilkan pada ombor kecil. Okey, ombor utama ni biasa ombor kecil lah. Dan kita ada cecair dalam sistem tersebut, dia akan pindahkan tekanan yang terhasil tadi, dan tekanan tadi adalah besar lah sebab daya bagi dengan luas permukaan yang kecil Jadi dia akan pindah secara seragam pada kerusi tersebut dan kerusi itu akan naik lah. Itu secara dia bagaimana kerusi rawatan gigi berfungsi. Kita tengok secara detailnya melalui gambar rajah So ini gambar rajah di bahagian dalam sistem hidrolik bagi kerusi rawatan gigi. Jadi ini gambar yang pertama lah dalam keadaan kita tak buat apa-apa lah So yang kedua ni bila kita kenakan satu daya tolakan ke bawah daya input Jadi apa berlaku? Injap di bahagian kanan ni dia akan terbuka menyebabkan, kamu boleh tengok nombor 3 ni menyebabkan tekanan dihasilkan disebabkan oleh tolakan tuas ataupun injap tadi akan dialihkan secara seragam ke dalam bekas ini sampai ke ombor besar. Dia akan menghasilkan satu daya tolakan. So dia akan tolak lah muatan ataupun beban yang ada ke atas ni. Okey, itu bila kita tolak ke bawah. Apabila kita angkat ke atas injap tersebut, so apa yang berlaku? Kita tengok sebelah. Okey, injap di bahagian kanan untuk ke ombor besar tu tertutup. Okey, injap di bahagian bawah ni akan terbuka, menyebabkan cecair dalam bekas ini akan mengalir ke ombor kecil. Dan ombor yang besar tadi dia berada dalam keadaan tetap lah. Dia tidak ada peningkatan dari segi kenaikan ombor besar kepada muatan yang ada. Okey. Dan benda ni kita boleh buat secara berterusan untuk dapatkan ketinggian mana kita nak ke atas, ke bawah dan sebagainya Okey, itu untuk kita naik dan turun, kita naikkan kerusi. Okey, bagaimana kita nak turunkan dia? So di sini kita akan tarik injap ini ke belakang supaya injap pelepas di antara ombor besar dengan takungan bawah ni akan terbuka. So apa berlaku? Cecair daripada ombor besar akan turun ke takungan sehingga dia balik pada kedudukan asal seperti gambar rajah sebelah ni lah
Okey, mereka bentuk alat menggunakan prinsip tekanan dalam berdalih. So, kamu boleh cipta sendirilah di rumah menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kamu. Jadi asal dia sebenarnya ialah picagari. So, di sini untuk menghasilkan kren pengangkat, boleh gunakan 2 picagari. Dan selebih yang disambungkan dengan satu wire. Okey. Dan yang ini adalah seperti kotak ni kayu aiskrim pun boleh ni cuma kita nak sambung dari segi sambungan yang membolehkan dia bergeraklah apabila dikenakan satu tekanan, satu daya yang menghasilkan tekanan dan dialihkan dalam cecair tersebut menyebabkan umbul satu lagi ni dia terangkat. Okey, maka kren tu boleh berfungsi sebagai kren pengangkat. Okay, sama juga ini adalah kerusi rawatan gigi. Di sini mereka menggunakan sebenarnya 4 picagari. Satu untuk pada bahagian badan, satu lagi pada bahagian bawah kerusi. Okey, yang seterusnya satu picagari yang disambungkan kepada picagari yang kanan tadi, yang bahagian badan kerusi, dan sebenarnya ada satu lagi picagari yang disambungkan kepada picagari yang berada di bawah kerusi. Jadi bila kita tolak picagari, dia akan menghasilkan satu tolakkan itu satu daya lah. Dia akan menghasilkan satu tekanan. Tekanan dipindah secara seragam melalui wire ini menyebabkan terhasilnya daya output yang boleh mengangkat kerusi ini ke atas. Okey, yang bahagian kiri ni pun samalah. Bila kita kenakan satu daya pada umbuh yang di luar dia, maka dia akan menghasilkan satu tekanan yang dialihkan secara seragam melalui bendalih dalam sistem ini menyebabkan kerusi pun boleh terangkat. So ini adalah idea untuk mereka bentuk beberapa peralatan berdasarkan sistem ataupun prinsip Pascal, iaitu tekanan dalam bendalih. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu memahami tajuk yang berkaitan dengan prinsip Pascal yang melibatkan tekanan dalam bendalih dalam satu sistem tertutup yang memang digunakan dalam sistem hidrolik yang banyak kegunaan dia di masa sekarang ini. Okey. Jadi kamu boleh carilah contoh-contoh lain yang ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Kalau kamu suka video cikgu ini, bolehlah kamu kongsi dengan rakan-rakan dan teman-teman di media sosial. Semoga kita dapat sama-sama manfaat daripada ilmu pengetahuan yang ada. Okey, jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe serta notification bagi yang masih lagi belum buat demikian dan sebagai tanda sokongan kamu kepada cikgu. Itu sahaja pada cikgu. Assalamualaikum. Everything changes.